Selamat datang untuk kuis PSB tingkatan 1 dan tingkatan 5. Okey, saya harap semua pelajar dapat mencapai keputusan yang cemerlang iaitu reach for the stars. Okey, cikgu nak tanya, skor cemerlang dalam PSB kertas 1 susah ke? Cikgu rasa tidak susahlah kalau rajin buat perbincangan, buat nota dan juga ulang kaji. Jom kita pergi buat ulang kaji PSB kertas 1. Okey, soalan pertama berbunyi seperti berikut. Pilih antara berikut rupa positif dengan struktur garisan grid pancaran. Jadi apa jawapan dia? Jawapan ialah A. Mengapa jawapan A? Sebab rujuk kepada nota, ini ialah struktur pancaran, iaitu menharap ke semua arah. Dan rupa positif iaitu bahagian yang mempunyai warna itu ialah rupa positif dan bahagian belakang yang tak ada warna ialah rupa negatif. Jadi kita tengok balik, jadi yang ini adalah memenuhi syarat. Jawapan ialah A. Soalan 2, apakah pernyataan yang sesuai bagi menggambarkan garisan di bawah? Okey. Jawapan ialah B. Mengapa jawapan B? Sebab garisan ini untuk mewujudkan ruang, garisan menimbulkan bentuk, jadi garisan yang mencorong ke dalam boleh menghasilkan ruang dan juga garisan yang bengkang-bengkok mempunyai pergerakan. Jadi jawapan ialah B. 1 dan 4. Soalan nombor 3. Pilih antara berikut pasangan yang mempunyai persamaan dari segi fungsi jalinan. Iaitu jawapan ialah D. Iaitu 3 dan 4 sama-sama fungsi yang bersama iaitu menahan geseran tayar kereta dan juga tapak kasut. Soalan 4, pilih antara berikut warna yang tergolong dalam kurang warna neutral. Okey, jawapan ialah A, hitam, putih dan kerabu. Okey, warna neutral adalah pelbagai jenis warna kerabu yang tonnya terletak di antara putih dan hitam. Okey, ini dia. Ini kita panggil sebagai warna neutral. Dan soalan nombor 5, gambar raja di bawah menunjukkan beberapa teknik pelukisan. Antara berikut, yang manakah teknik contengan? Jawapan ialah B. Okey, teknik contengan. Kita contengkan dalam bulatan ini untuk menimbulkan bentuk. Jadi, ini teknik contengan dihasilkan dengan alatan seperti pensel dan juga pen teknikal. Soalan 6, gambar raja di sebelah menunjukkan satu karya lukisan. Jadi, apakah jenis ruang perspektif yang digunakan? A. 1 titik lenyap, B. 3 titik lenyap, C. 2 titik lenyap, D. Bentuk dimensi. Okey, jawapan ialah B. Kita tengok balik nota, iaitu lukisan perspektif boleh dihasilkan dengan titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3. Penggunaan yang dihasilkan tadi itu ialah titik lenyap 3. Okey, ini 1, 2, 3. Jadi jawapan ialah B. Soalan 7. Apakah ciri-ciri penting yang terdapat dalam cartan aliran kubisme? Apa ciri-ciri dia? Okey, jawapan ialah C, iaitu menekankan imej bersata dan geometri. Kita tengok macam mana rupanya cartan aliran kubisme. Okey, iaitu menekankan imej bersata dan bergeometri. Semua ini di cartan ini, di mana imej itu adalah hasil cantuman bentuk geometri dan juga bersata-sata, satu permukaan demi satu permukaan. Soalan 8, berdasarkan gambar raja di bawah, jalinan yang terhasil adalah melalui teknik apa? A. Capan, B. Lukisan, C. Gosokan, D. Tindanan. Bahan-bahan berlainan seperti bahan buangan.
Kalau bahan bongan ini ada hubung kait dengan acar apa? Apa jenis acar tersebut? Acar acuan macam mana? Ciri-ciri dia, acar luakan, acar binaan, acar assemblage. Jawapan ialah D, acar assemblage, iaitu berdasarkan nota, assemblage adalah himpunan bahan-bahan disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna, tetapi dia adalah merupakan bahan kutipan buangan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan juga dipasang tapak yang stabil. Okay, biasanya untuk menghasilkan acar ini ialah gunakan timbalan, skru, ikatan, acuan atau binaan. Okey, soalan yang akhir sekali ialah soalan 10. Pilih antara berikut alatan yang digunakan dalam menghasilkan cetakan sutera salin. Di mana alat-alat ini diperlukan? Skuji, penggelek, plat logam, pemidang skrin. Jawapan ialah B, 1 dan 4 iaitu skuji dan juga pemidang skrin. Dua-dua ini tidak kaitan. Okey, itu sahaja. Antara berikut, pilih fungsi air pada reka bentuk landscape di bawah. 1. Memberi kesan bunyi. 2. Mewujudkan pergerakan. 3. Melengkapkan taman. 4. Menyejukkan persekitaran. Jadi, apakah jawapan yang paling sesuai? Okey, kita perhatikan air pancut yang ada pada gambar. Agak-agaknya air pancut ini, adakah ia akan mewujudkan kesan bunyi? Adakah anak-anak pernah mendengar kesan bunyi pada air pancut? Ia akan sama seperti bunyi air terjun di dalam kawasan perkelahan ataupun hutan rekreasi. Kita akan dengar bunyi air terjun yang menenangkan. Okey. Yang kedua, mewujudkan pergerakan. Pada reka bentuk landscape, elemen yang mewujudkan pergerakan, saya bagi contoh, laluan pejalan kaki. Apabila kita berjalan di laluan pejalan kaki, kita akan nampak seolah-olah ada elemen pergerakannya, ada ke kiri, ke kanan, ataupun susunan pokok-pokok yang ditanam dalam satu-satu landscape, yang itu akan mewujudkan pergerakan. Yang ketiga, melengkapkan taman. Nampak seperti betul, melengkapkan taman, tetapi fungsi air terjun tidaklah semata-mata melengkapkan taman, sebab tidak semestinya taman mesti ada air terjun ataupun air pancut. Yang keempat, menyejukkan persekitaran. Yang ini adalah sangat tepat, sebab di dalam sebuah reka bentuk landscape, contoh pada taman, kita kalau gunakan hanya elemen kejur ataupun elemen konkrit, kita akan dapati taman tersebut bersifat keras, bersifat sangat tidak menenangkan. Jadi, pada satu-satu taman ataupun reka bentuk landscape, perlulah seorang pereka itu menambah elemen yang lembut. Elemen kejur, contohnya batu-batuan, bangku, taman permainan, alat permainan, itu elemen kejur. Tetapi untuk menyejukkan, melembutkan taman tersebut, seorang pereka mesti menambah elemen yang lembut. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, ataupun benda-benda atau unsur-unsur semula jadi, supaya landscape tersebut nampak sejuk dan seimbang. Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya ialah B, iaitu memberi kesan bunyi dan menyejukkan persekitaran. Okey, seterusnya untuk soalan yang ke-12. Okey, cuba baca dahulu pernyataan ini. Sekali pandang boleh dibaca dengan mudah
disusun mengikut jarak pemerhati. Soalannya, maklumat di bawah menerangkan tentang prinsip grafik persekitaran. Apakah prinsip grafik persekitaran tersebut? A. Keterbacaan. B. Kesan tampak. C. Kesan optikal. Dan D. Kadar tampak type. Okey, untuk maklumat yang diberi, saya beri contoh. Ya. Pernah tak anak-anak melihat papan tanda awas? Pernah kan? Papan tanda awas ni ditulis dalam huruf besar dan berwarna merah. Okey, kalau sekali kita pandang, kita lalu satu kawasan, kita ada nampak papan tanda awas. Jadi, kita tak perlu nak mengeja, nak baca lama-lama. Sekali pandang, kita boleh tahu, kawasan ini ialah kawasan berbahaya. Sebab itu ada papan tanda awas. Boleh dibaca dengan mudah. Ya. Dan satu lagi, kita akan perhatikan papan tanda awas tu dari jauh, kita boleh nampak dah. Tak tunggu dekat. Jauh kita dah nampak pada paras mata kita, kita akan nampak awas. Dia tidak akan diletak di kawasan yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Elok-elok pada jarak yang selamat diletak pada kita punya paras mata. Jadi, apakah prinsip tersebut? Ya. Jadi, lebih kepada jawapannya ialah A, iaitu keterbacaan. Kemampuan kita untuk membaca grafik tersebut dengan mudah, di mana ia perlu disusun juga pada jarak pemerhati. Jadi, tahniah kepada yang telah menjawab jawapan A. Yang tidak betul atau tidak tepat, cuba lagi. Okey anak-anak, soalan yang ke-13 ya. Okey, kita lihat apakah soalannya. Apakah fungsi tertingkap fokus apabila menghasilkan karya di luar bangunan? A. Menentukan sudut perspektif. B. Menentukan arah pencahayaan. C. Mempercepatkan proses lakaran. Dan D. Memudahkan memilih objek yang menarik. Okey, sebelum kita teruskan pada jawapan, anak-anak kenal tak tertingkap fokus? Okey, dengan kata mudahnya, tertingkap fokus ni sebenarnya ialah satu bentuk frame yang kita boleh buat sendiri. Frame daripada kertas tebal berbentuk segi empat. Di tengahnya ada ruang kosong lah. Seseorang pengkarya apabila hendak melukis di luar bangunan, dia boleh bawa tertingkap fokus ini untuk apa? Kalau jawapan A, menentukan sudut perspektif. Sudut perspektif ni sebenarnya perlu ditentukan awal. Maksudnya pengkarya tersebut, contohnya apabila dia berada di satu kawasan di luar bangunan, contohnya di sebuah taman. Pengkarya tersebut perlu pilih dia hendak berada di sini atau di sana. Dia perlu dapatkan satu sudut yang menarik pada pandangan mata dia. Itu sudut perspektif. Yang kedua, menentukan arah pencahayaan dengan menggunakan tertingkap fokus adalah tidak benar sama sekali, kerana tertingkap fokus bukanlah satu subjek ataupun satu benda yang menghasilkan cahaya atau menentukan arah cahaya. Yang ketiga, adakah tertingkap fokus berfungsi untuk mempercepatkan proses lakaran? Juga tidak benar. Dan yang keempat, tertingkap fokus memudahkan memilih objek yang menarik. Ini yang paling tepat. Tetapi kenapa? Bagaimana? Okey, seorang pengkarya dia akan bawa tertingkap fokus semasa
mengkarya di luar bangunan. Ataupun setengah pengkarya tu akan menggunakan hanyalah jari dia. Dia akan menggunakan dua tangannya. Jadi dia buat bentuk macam ni. Okey, contoh. Okey, dalam satu kawasan di luar sana dia akan pilih ini adalah objek menarik yang akan dilukis. Ini adalah kawasannya. Itulah gunanya tertingkap fokus. Sama ada dia guna tangan atau dia gunakan objek yang berbentuk segi empat untuk memudahkan beliau memilih objek yang menarik untuk dilukis. Jadi jawapannya ialah jawapan ialah D. Memudahkan memilih objek yang menarik. Ya, kita telah sampai pada soalan yang ke-14. Okey, sekarang cuba lihat rajah yang diberi. Apakah soalannya? Gambar rajah di sebelah menunjukkan sebuah logo syarikat. Sesuaikan nama syarikat dengan logo tersebut. A. Alatan sukan mendaki. B. Restoran rasa sayang. C. Pantai sayang resort. D. Alatan memancing. Okey, kita perhatikan rajah ini, logo ini. Logo ini menerangkan sesuatu. Sepatutnya sebuah logo yang baik boleh menerangkan maklumat kepada orang yang melihatnya. Sekali lihat kita dah boleh, ini tentang apa, dia menerangkan tentang apa. Logo ini dia, kalau kita lihat gambar-gambar grafik yang ada ini, semua ini adalah perkara yang tersurat. Apakah yang tersirat di sebalik grafik yang dihasilkan pada logo? Jadi kalau kita perhatikan logo ini, dia ada pokok kelapa. Ini pokok kelapa. Kemudian ada pantai, pasir pantai, ada bukit bukau. Jadi apakah yang sesuai? Syarikat mana sesuai memakai logo ini? Kalau jawapan A, alatan sukan mendaki, ada tak apa-apa simbol yang berkaitan dengan sukan pada logo? Tak ada kan? Okey, jawapan B, restoran rasa sayang. Abaikan sayang, sebab sayang ni mungkin nama saja, tapi cuba lihat tentang restoran. Ada tak apa-apa simbol grafik yang berkaitan dengan restoran pada logo ini? Jawapan C, pantai sayang resort. Adakah boleh diterima? Ada pantai, ada bukit bukau. Jadi ini menggambarkan tempat pelancongan mungkin, kan? Okey, D, alatan memancing. Mungkin kita nampak ada pantai, tapi adakah berkenaan dengan memancing? Jauh sekali, bukan? Jadi apakah jawapannya? Ya, jawapan paling tepat ialah C, pantai sayang resort. Okey, seterusnya soalan yang ke-15. Okey, perhatikan gambar ini. Ini ialah gambar Labu Sayung. Di manakah Labu Sayung terdapat? Di mana tempatnya? Kalau di Malaysia, dia terkenal di negeri Perak. Jadi soalannya, gambar rajah di sebelah menunjukkan satu kraft tradisional, Labu Sayung. Tokoh manakah yang mempunyai kemahiran menghasilkan kraft tersebut? A. Nurhaiza Nordin. B. Yusof Haji Abdullah. C. Zamari Elias Zamri Pandak. D. Haji Abdul Rahman bin Lung. Okey, soalan ini menguji kemahiran mengingat pelajar semua. Jadi
Antaranya yang perlu diingat ialah adik guru kraf tradisional negara kita. Contohnya, jawapan A, Nurhaiza Nuruddin. Beliau ialah seorang adik guru kraf ukiran kayu. B, Yusof Haji Abdullah. Beliau pula ialah adik guru untuk kraf batik. C, Zamri Panda. Beliau ini ialah seorang tokoh ataupun adik guru untuk kraf labu sayung di Kuala Kangsar, Perak. Dan D, Haji Abdul Rahman bin Lom. Beliau ini ialah adik guru untuk kraf ukiran. Antara ukiran kayu yang dihasilkan ialah ukiran untuk hulu keris. Jadi jawapannya ialah C, iaitu Zamri Panda, seorang adik guru untuk kraf labu sayung. Okey, soalan yang ke-16. Cuba perhatikan gambar rajah yang diberi. Ini ialah gambar rajah di sebelah menunjukkan jalinan pada baju batik lelaki. Apakah fungsi jalinan pada baju tersebut? A, kecantikan. B, keselamatan. C, perlindungan. D, penyamaran. Cuba kita bincangkan dahulu fungsi jalinan mengikut jawapan yang diberi. Yang pertama, fungsi jalinan yang memberi kesan kecantikan. Perhatikan pada baju batik ini, jalinan-jalinan yang ada menimbulkan reka corak yang tertentu. Maksud kecantikan ialah kita yang melihatnya, kita akan nampak, wah, jalinan ini memang cantik. Pakaian ni corak dia memang cantik. Itu dimasukkan fungsi jalinan yang memberi kesan kecantikan. Yang kedua, fungsi jalinan untuk keselamatan. Saya beri contoh pada tapak kasut. Tapak kasut mempunyai jalinan. Jalinan yang kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Jadi, apabila kita memakai kasut tersebut, kita tidak mudah tergelincir. Jadi itu maksudnya fungsi jalinan keselamatan, memberi kesan keselamatan. Yang ketiga, fungsi jalinan untuk perlindungan. Contohnya pada buah durian. Buah durian ada jalinan sentuh, duri-durinya. Jadi melindungi, sebenarnya duri-duri buah durian itu berguna untuk melindungi buah durian daripada mudah dirosakkan. Yang keempat atau D, fungsi jalinan untuk penyamaran. Contohnya pada pakaian tentera, askar. Mereka memakai baju seloreng yang bercorak seperti hutan belantara. Jadi fungsinya untuk penyamaran supaya mudah mereka membuat serangan hendap ke berlindung, menyamar sama dengan suasana sekeliling. Jadi apakah jawapannya? Jawapan ialah A. Pada baju batik yang diberi dalam gambar rajah, fungsi jalinannya ialah untuk kecantikan. Okey, kita sekarang berada di soalan yang ke-17. Sudah berapa yang betul, berapa yang salah, sebab kita sudah hampir ke penghujung. Kita lihat apa soalan ni yang ke-17. Ada gambar rajah. Gambar rajah apakah ini? Okey, soalan dia, arca, berkenaan arca. Mengapakah arca di bawah kelihatan menarik dan tersendiri? A. Bahan yang kukuh. B. Bentuk yang ringkas. C. Mempunyai rupa simetri. D. Mengandungi nilai pergerakan. Okey, apakah jawapannya? Cuba lihat A.
bahan yang kukuh. Sudah semestinya arca diperbuat daripada bahan yang kukuh. Kalau bahan tidak kukuh, arca kita mudah rosak, tumbang. Jadi mesti bahan yang kukuh. Jadi itu tidak tepat. B, bentuk yang ringkas. Adakah dia ringkas? Kita perhatikan, ada lekuk, keluk di sini, keluk. Dia ada macam ni, berkeluk-keluk. Ini tidak ringkas. Agak sukar untuk menghasilkan arca ini. C, mempunyai rupa simetri. Apa maksud simetri? Rupa simetri maksudnya apabila arca ini dibahagi dua, sebelah kiri dan di sebelah kanan sepatutnya mempunyai rupa yang seimbang, rupa yang sama. Jadi adakah ia simetri? Kalau kita lihat di kiri dan di kanan, tidak simetri. Jawapan C tidak boleh diterima juga. Lihat pula jawapan D, mengandungi nilai pergerakan. Nilai pergerakan tidak bermakna arca ini bergerak. Ia lebih kepada kelihatan seperti bergerak. Itu maksudnya mengandungi nilai pergerakan. Kalau kita perhatikan arca ini, kita nampak ada garisan-garisan yang melengkung. Dia seperti ombak. Jadi umpama kita nampak arca itu seperti meliang-liut, bergerak-gerak. Padahal arca ini tidak bergerak. Jadi, jawapan yang kita boleh terima ialah D, mengandungi nilai pergerakan. Okey, untuk soalan yang ke-18, kita lihat ada gambar rajah, jadi kita kaji dulu gambar rajah ni. Apa yang dikendaki dari gambar rajah? Soalannya dahulu, gambar rajah di bawah menunjukkan sebuah logo syarikat perniagaan. Apakah ciri-ciri yang ada pada logo tersebut? A, imbangan simetri. B, imbangan berpusat. C, imbangan geometri. D, imbangan tidak simetri. Okey, di sini saya beri satu tips. Jika dalam soalan ada dua jawapan yang kontra, dua jawapan yang berlawanan, contoh di sini, jawapan A, imbangan simetri. Jawapan D, imbangan tidak simetri. Bermakna jawapan untuk soalan ini tidak akan lari dari A atau D. Jadi kita boleh abaikan B dan C. Okey, kita lihat. Yang pertama A, imbangan simetri. Lihat pada gambar rajah. Pada logo ini, adakah dia mempunyai ciri-ciri imbangan simetri? Seperti soalan yang sebelum ini yang saya dah terangkan, simetri bermaksud apabila kita bahagi dua, rajah ini, logo ini, kita dapati rupa sebelah kiri dengan rupa sebelah kanan sepatutnya sama, seimbang. Kan? Kalau kita perhatikan pada logo ini, adakah kiri dan kanannya sama? Tidak sama. Jadi jawapan A kita dah tolak. Jadi bila jawapan A kita tolak, apakah jawapan yang sepatutnya? Jawapannya ialah D, imbangan tidak simetri. Kenapa? Kalau kita bagi dua gambar ni, di kiri lain, di kanan rupanya lain. Itu maksud imbangan tidak simetri. Betul atau tidak? Kita lihat jawapannya. Ya, kan betul? Tahniah. Jawapannya ialah D, imbangan tidak simetri. Okey, soalan yang ke-19. Ya, ini ialah gambar rajah ukiran kayu.
Soalannya, apakah yang menjadi perhatian utama apabila pertama kali melihat hasil kraf di bawah? A. Jenis motif, B. Alat ukiran, C. Nama pengukir, D. Proses penghasilan. Soalan ni sebenarnya sangat mudah. Ya, pertama kali kamu melihat hasil kraf ini atau di mana-mana? Adakah bila kita lihat, kita akan nampak alat yang digunakan untuk mengukir? Tidak. Itu kita fikir kemudian. Biasa kita fikir apa dia guna ya? Untuk nak buat bunga ni dia pakai apa? Itu kemudian fikiran yang ditanya ialah untuk pertama kali. Yang seterusnya, adakah tercatat nama pengukir di sini? Tidak, kan? Jadi kita takkan terfikir dulu siapakah yang mengukirnya. Di proses penghasilan, itu juga biasanya kita akan fikir kemudian. Bagaimana mereka mengukir ni? Susah kita nak ukir kalau kita buat sendiri. Itu pun tidak difikir untuk pertama kali. Untuk pertama kali kamu menggunakan deria mata. Mata kita lihat. Kita lihat, apa yang kita lihat? Kita akan melihat motif dahulu. Kita perhatikan. Kraf ini, seni ukiran kayu ini mempunyai motif flora. Ya, inilah motif flora. Begitulah yang sepatutnya pertama kali yang kita akan lihat pada kraf ini. So, jawapannya ialah A. Okey, sekarang kita berada di soalan yang terakhir. Jadi, kita lihat apa soalannya. Okey, ini satu rajah yang diberi. Soalannya, gambar rajah di bawah menunjukkan satu jenis ilustrasi. Apakah jenis ilustrasi tersebut? A. Ilustrasi grafik, B. Ilustrasi teknikal, C. Ilustrasi maklumat, D. Ilustrasi penerbitan. Apakah jawapannya? Kita lihat satu demi satu pilihan jawapan yang diberi mengikut gambar rajah. Gambar rajah menunjukkan sebuah ilustrasi kapal terbang. Ditunjukkan bahagian luar, bahagian dalam kapal terbang secara terperinci. Dan lukisan ni kelihatan tepat. Saiz nampak tepat. Okey, apakah jenis ilustrasi ini? Adakah ia ilustrasi grafik? Ilustrasi grafik ini terlalu luas, maknanya sebab semua ini adalah grafik. Okey, lihat B, ilustrasi teknikal. Apakah maksud ilustrasi teknikal? Ia adalah satu gambaran yang diberi pada reka bentuk industri, reka bentuk produk industri yang menunjukkan gambaran yang tepat sesuatu produk. Itu ialah ilustrasi teknikal. Ilustrasi maklumat, contohnya ialah ilustrasi pada graf, pada carta yang memberi maklumat tentang sesuatu perkara. Contohnya tentang prestasi kecemerlangan, jadi ditunjukkan dalam bentuk graf. Itulah ilustrasi maklumat. Manakala ilustrasi penerbitan, ini biasanya gambaran pada kulit buku, kulit majalah. Itulah ilustrasi penerbitan yang memberi penerangan tentang penceritaan yang wujud dalam penerbitan tersebut. Jadi, manakah yang paling tepat jawapannya? Mengikut rajah ini ya. Rajah ini tentang kapal terbang tadi, rajah ilustrasi kapal terbang. Jadi jawapannya ialah B, ilustrasi teknikal. Maka tahniah kepada yang telah berjaya menjawab hingga ke soalan terakhir. Okey, tahniah kerana
telah mencuba. Berapapun yang anda perolehi, yang pentingnya anda telah mencuba dan telah pun mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.